Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat semua, Alhamdulillah berkumpul kita bersama-sama untuk menjayakan program Graduate Empowerment Program, anjuran daripada Perkeso. Sementara tu kita menunggu lagi untuk peserta-peserta hadir, dan di link kehadiran tu Cik Nur Aina Nazia telah letakkan untuk link pendaftaran. Diharap para peserta yang telah mendaftar untuk masuk kepada dalam link pendaftaran tersebut. Terima kasih. InsyaAllah pukul 11.10 kita mulalah. Kita tak nak buang masa jugalah. Cik Akmal 11.10 boleh ke? Cik Akmal? 11.10 atau 11.12 lah sekejap Saya tag Cik Akmal. Penceramah kita terleft, kita tunggu sekejap Saya dah tag dia. Hello, Assalamualaikum Cik Akmal. Waalaikumsalam tuan. Kita boleh mula ke? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita mulakan majlis Graduate Empowerment Program kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, syukur Alhamdulillah kerana hari ini kita telah memperoleh 26 orang peserta untuk Graduate Empowerment Program, anjuran daripada Perkeso dan Unit Kejayaan dan Kaunseling UiTM Jawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Okey, di ruangan chat, Cik Nur Aina Nazia telah berikan link pendaftaran. Dimohon para peserta yang baru mendaftar untuk masuk dan daftar ke dalam link tersebut. Boleh Mungkin Cik Aina boleh copy balik sebab ada yang peserta yang baru masuk. Okay, ni saya kenalkan lah, ni Cik Aina adalah kaunselor baharu UiTM Kampus Pasir Gudang. Kalau selama ni daripada tahun 2014, saya seorang saja kaunselor. So, bagi tahun 2020, bulan Disember yang lalu, kita telah menerima satu waran daripada UiTM Shah Alam, iaitu post kaunselor grade 41, iaitu Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin. Say hi Aina. Cik Aina ada ke?
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perkenalan buat semua. Okay, thank you Cik Aina. Okay, seterusnya. Okay, hari ini adalah hari yang paling penting iaitu berkenaan dengan program berkaitan dengan kerjaya. Tapi saya fokuskan program kerjaya hari ini lebih kepada pensyarah, penerangan kepada pensyarah dan staf dahulu. Sebab daripada info-info yang akan disampaikan oleh speaker kita pada hari ini, mungkin boleh dikongsikan kepada ahli keluarga, boleh dikongsikan kepada para pelajar, okay, untuk menjawab apa jawatan yang ada di Malaysia. Okay, saya perkenalkan speaker pertama kita iaitu Encik Muhammad Akmal bin Syarudin, iaitu Talent Executive Officer dari Perkeso, dan panel yang kedua penceramah kita adalah Muhammad Fadil bin Mokhtar, Employment Enhancement Officer daripada Perkeso juga. Okay, terima kasih Cik Akmal sebab sudi bersama dengan kita hari ini. Spend time, okay. So, saya persilakan Encik Muhammad Akmal bin Syarudin untuk menerangkan sedikit tentang Perkeso. Perkeso ni sebelum ni semua orang tahu Perkeso lebih kepada nak claim insurans, patah tangan, patah kaki. Tapi sekarang yang menarik, Perkeso ni dia dah seperti job street. Biasanya orang tahu tentang job street untuk mencari kerja kan. Maksudnya apa-apakah laman web yang mencari kerja. So Perkeso one of daripadanya. So saya persilakan yang dihormati Encik Muhammad Akmal bin Syarudin untuk menyampaikan maklumat tentang Graduate Empowerment Program berkaitan Perkeso. Silakan Encik Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Suzaina. Okey, kerana menganjurkan sesi taklimat pada pagi ini. Terima kasih juga kepada pihak UiTM kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit mengenai program yang kita jalankanlah di Perkeso untuk membantu golongan-golongan SASA kita. Okey, sebelum tu Puan Su, saya nak share slide. So saya rasa mungkin Puan Su kena tutup slide dulu kot. Okey, Cik Akmal dah boleh masuk slide. Okey, sekejap Okey, so ini adalah salah satu program yang Perkeso buat. Okey, iaitu Graduate Empowerment Program lah. Okey, Graduate Empowerment Program ni dikendalikan oleh saya dan juga beberapa orang rakan saya dan kami dikenali sebagai talent team Johor. Kenapa Johor? Sebab kami yang buat program ni untuk IPT di seluruh Johor. Okay, alright. So first thing saya nak kenalkan dulu dengan ahli kumpulan saya. Okay, actually kita punya team ramai, tapi yang specialize untuk talent team ni 5 orang ni. Ini kita nak kata orang kuat pun tak boleh juga. Tapi apa-apa berkenaan dengan graduate empowerment, memang kami berlima lah. Okey, diketuai oleh Encik Muhammad Firdaus. Okey, Encik Muhammad Firdaus ni kira untuk talent team ni dia yang ketua. And then saya Muhammad Akmal, Encik Nuruliana dan juga Encik Muhammad Syami, kami bertiga ni akan coordinate program-program khas untuk student-student IPT. Okey, selepas kita dapat persetujuan daripada IPT tersebut, management IPT, dan kita akan organize based on apa yang IPT nak lah. Okey, seperti
program-program tu nanti saya akan share dekat next slide. Okay, and then yang seterusnya adalah Encik Muhammad Fadil lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Encik Muhammad Fadil ni dia adalah person in charge untuk bekerjasama dengan majikan. Okay, contoh sekiranya IPT, pihak IPT nak organize open interview, and then Cik Muhammad Fadil lah yang akan in charge dengan majikan-majikan untuk join sesi interview tersebut. Cik Okay, Ahmad, so, Cik Ahmad sorry, slide itu tak pergi nombor 2. slide tu dekat Graduate Improvement Program yang pertama kan? Mungkin entire screen kot, entire screen dulu. Okay, dah boleh. Boleh eh? Okay, right. So saya pergi ke, saya terangkan sedikit juga mengenai Perkeso. Okay, Perkeso kita ada 3 akta. Okay, akta yang pertama adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan. Okay, akta ini kita melindungi pekerja-pekerja yang mencarum dengan kita, dengan Perkeso, dari segi bencana kerja, iaitu kalau mereka ni terlibat dengan kemalangan sewaktu kerja, ataupun sewaktu pergi kerja, ataupun sewaktu balik kerja, dan kita akan lindungi dia. Lindungi pekerja tersebut dari segi kita bagi pampasan. Okey, pampasan tu ada banyak. Okey, kalau saya nak cerita memang panjang. Tapi serba sedikit dekat situ lah saya boleh cerita. Pampasan seperti faedah kewangan, faedah pemulihan, dan juga faedah kewangan, pemulihan, dan juga faedah ni lah. Kita bantu dia punya ahli keluarga. Okey, selain daripada skim bencana kerja, kita juga membantu skim dari segi skim keilatan. Skim keilatan ni sekiranya pekerja tadi terlibat dengan kemalangan, okey, and then disebabkan kemalangan tu pekerja ni dah tak boleh nak bekerja semula, okey, and then pekerja tu boleh claim under skim keilatan, di mana kita akan bagi dia pencen yang dinamakan pencen ilat. Okey, setiap bulan kita akan bagi dia pencen lah. Okay, depends kepada dia punya kelayakan, dia punya kelayakan caruman, dia punya kelayakan gaji, okay, dia punya situasi kemalangan tu. Okay, so nanti yang kat situ pegawai akan semak lah, okay, sama ada dilayak ataupun tidak. And then skim keilatan juga kita bergantung sepenuhnya kepada kita punya jemaah doktor. Kita panggil jemaah doktor. Jemaah doktor yang akan menaksirkan pekerja tersebut sama ada dia layak ataupun tidak dari segi skim keilatan tersebut. So sekiranya doktor bagi tahu, doktor menaksirkan yang pekerja tu layak, dan baru kita akan bayar pampasan tersebut lah, bayar pencen tu. Okey, selain daripada Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan, kita ada satu lagi akta, iaitu Akta Sistem Pekerjaan Sendiri. Okey, yang ini dia sama macam Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan, kita bantu dia dari segi bencana kerja. Okey, tapi yang ini khas untuk golongan-golongan yang bekerja sendiri. Okey, contoh peniaga-peniaga online, penjaja-penjaja tepi jalan, okey, pemandu-pemandu e-hailing, lepas tu penghantar makanan, penghantar barang yang bekerja sendiri, so boleh mencarum di bawah Akta Sistem Pekerjaan Sendiri ni. Okey, nelayan, petani, peladang, penternak, semua under ni lah, under Akta Sistem Pekerjaan Sendiri ni, sebab mereka ni tak ada majikan. So bila mereka ni menginginkan sesuatu untuk melindungi dia, so Akta Sistem Pekerjaan Sendiri ni adalah salah satu platform untuk mereka ni inilah, apa orang kata, dia orang bayar dekat sini, bayar caruman tu, and then kita akan bagi dia perlindungan tu lah. Dari segi sama juga macam Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan, dari segi faedah kewangan, faedah pemulihan, dan juga faedah kita akan bagi bantuan kepada ahli keluarga. Okey, and then yang ketiga iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dan juga Encik Fadil under Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Cik Ahmad, sorry, slide tak gerak lagi. Okey. Okey, Akta Sistem Insurans Pekerjaan ni adalah
pada awalnya ditubuhkan pada 2018 khas untuk membantu golongan yang kehilangan pekerjaan sahaja. Okey, golongan yang kehilangan pekerjaan saja, golongan kehilangan pekerjaan di Malaysia. Okey, selepas itu, selepas kita dah go through setahun pada 2018 tu, kita rasa kita tak boleh nak bantu golongan kehilangan pekerjaan saja, sebab yang mencari kerja tu bukan sekadar golongan yang kehilangan pekerjaan, tetapi golongan-golongan seperti pelajar, graduan, golongan-golongan public, golongan-golongan macam yang tak pernah bekerja sebelum ni, tiba-tiba dia nak kerja, itu pun kita perlu bantu. Then that's why sejak 2019 kita dah luaskan lagi liputan kita kepada bukan saja orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi orang-orang nak kata semua golongan kita dah cover. Okey, siapa yang nak mencari kerja, tak tahu platform mana nak pergi, boleh datang ke PKSO untuk kita bantu. Okay, right. Okay, so ini kita punya coverage lah, kita punya liputan. Pada awalnya adalah EIS Plus saja, iaitu untuk pekerja-pekerja kehilangan pekerjaan. Okay, selepas tu kita dah luaskan kepada golongan-golongan pelajar, graduates. Graduates ni bukan sahaja IPTA, IPTS pun kita cover, college vocational pun kita cover, pelajar-pelajar sekolah lepasan SPM yang tak nak sambung belajar pun kita bantu juga. Okay. And then selain daripada itu, kita bantu juga public ataupun social contributor yang mana mungkin dia dah kerja tapi dia nak mencari kerja lain. So itu pun kita bantu juga. Okay, and then yang terakhir kita pun bantu golongan-golongan vulnerable lah, golongan-golongan terjejas, iaitu golongan OKU, okay, golongan B40. B40 ni banyak, dia ada golongan asnaf, ada golongan B40 ni kita collaborate dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan dia punya data tu. Okay, and then kita juga membantu golongan-golongan bantuan. Yang ni kita kerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia lah. Okay, so far untuk golongan bantuan ni kita dah mengadakan perbincangan dengan penjara Keluang. Okay, sebab di penjara Keluang ni ada dia panggil bantuan pra-bebas. Bantuan-bantuan yang nak bebas, dia ditempatkan di penjara Keluang. So that's why kita collaborate dengan penjara Keluang untuk bantu golongan-golongan yang nak bebas lah. Okay. Okay, so saya nak masuk kepada kita punya agenda pada hari ni lah, iaitu Graduates Empowerment Program. Okay, apa itu Graduates Empowerment Program? Graduate Empowerment Program ni adalah program penempatan pekerjaan, okay, khas untuk kita bantu golongan-golongan pelajar. Golongan-golongan pelajar tak kisahlah di institusi pendidikan, IPTA ke, IPTS ke, college ke, institut latihan kemahiran ke. Kita punya tujuan satu, iaitu nak make sure kan yang student ni dapat kerja. Itu je kita punya tujuan. Okay, macam mana kita nak make sure kan student tu dapat kerja, kita ada beberapa program lah. Okay. Okay, sebelum saya terangkan mengenai apa program-program yang kita buat, okay, saya nak share sedikit mengenai apa perspektif majikan terhadap kita punya student ni. Okay, majikan sebenarnya lebih suka hire fresh grad, okay, sebab majikan rasa yang fresh grad ni boleh bayar murah. Itu mana-mana saya jumpa majikan, memang dia akan cakap benda yang sama lah. Dia lebih prefer untuk hire fresh grad daripada hire experience punya worker lah. Sebab dia punya reason boleh bayar murah. Okay. Tapi itu bergantung kepada jawatan lah. Kalau macam jawatan-jawatan yang macam memang skill punya position, dia memang tak boleh pakai fresh grad lah, sebab fresh grad ni kurang experience. Okay. Macam jawatan-jawatan yang macam biasa, yang macam fresh grad ni boleh handle, memang dia akan hire fresh grad. Okay, sebab sekarang pun untuk tuan-tuan dan puan-puan, ada juga majikan yang datang ke PKSO, dia minta bantuan kami untuk salurkan fresh grad, data-data fresh grad kepada mereka untuk mereka ni ambil bekerja lah. So that's why kita organize program Graduate Empowerment Program ni untuk kita membantu, bukan sahaja membantu pelajar tetapi membantu juga IPT tersebut. Sebab
saya yakin IPT masing-masing ada KPI sendiri, berapa dia punya kadar kebolepasaran pelajar kan. So that's why kita nak bantu IPT sekali. Okey, selain daripada itu, majikan menganggap yang fresh grad ni senang ada kemahiran teknologi lah. Okey, bila kita bagi handphone ke kita bagi laptop, dia akan explore. Okay, and then they carry with them new vibes and fresh idea to the company. Sebab fresh grad ni muda lagi, so dia punya pemikiran ni masih, orang kata masih fresh, okay, masih kreatif, so dia akan bawa idea-idea yang baru kepada company. Okay, and then that's why majikan ni suka ambil fresh grad lah. And then lagi satu, biasalah muda, tenaga muda, majikan punya perspektif, mereka ni semua energetik lah. Okay, tapi walaupun majikan menganggap yang tu, ada beberapa perspektif juga, perspektif negatif terhadap fresh grad kita ni, iaitu high tendency of job hopping. Yang ini memang mana-mana saya jumpa pelajar pun, dia punya demand memang tinggi. Okay, ada degree je, dia punya demand, dia punya first salary dia dah letak 3,000 and above. Lepas tu dia nak jawatan-jawatan yang executive and above. Itu memang ramailah saya jumpa macam tu. Okay, and then yang kedua adalah attitude problem. Okay, attitude problem ni memang kita tak boleh buat apa sebab dia datang daripada individu tu sendiri. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita just boleh bagi counselling. Just kita macam boleh bagi sharing je lah. Sharing dengan dia, kita tak boleh nak tukar dia punya attitude. Kita just boleh macam sharing, lepas tu kita counselling, itu je lah yang kita boleh buat. Kita boleh bantu di PKSO ni. Okay, and then yang ketiga, mereka ni lah, macam tadi lah saya cakap, inexperience and will need a lot of training. Dia tak ada experience, lepas tu dia nak demand, itu lah susah tu. That's why kita bantu student-student ni. Okay. Okay, so ini adalah program-program yang akan kita buat under Graduate Empowerment Program ni. Iaitu yang pertama adalah Employability Talk. Okay, and then yang kedua, My Future Jobs Portal. Yang ketiga adalah Open Interview. Okay, Employability Talk ni adalah saya punya program. Okay, saya bersama dengan lagi 2 orang rakan saya tadi. Kami akan buat organize satu sesi sharing knowledge, okay, bersama pelajar-pelajar, okay, mengenai employability talk. Kita ada banyak modul-modul, so nanti saya akan share apa modul-modul yang kita ada setakat ni. Okay, and then yang kedua adalah My Future Jobs Portal. My Future Jobs Portal ni adalah portal pekerjaan yang dikawal selia oleh PKSO. Okay, actually My Future Jobs ni adalah rebrand daripada Jobs Malaysia. Okay, kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa dengar mengenai Jobs Malaysia, tapi sekarang dia dah rebrand, kita dah rebrand ni jadi My Future Jobs dan dikawal selia oleh PKSO lah. Okay, My Future Jobs Portal ni nanti Encik Fadil akan bagi sedikit sharing mengenai view dekat dalam portal My Future Jobs ni. Okay, and then yang ketiga adalah open interview. Kita juga akan willing untuk organize open interview khas kepada pelajar-pelajar IPT yang kita engage ni lah. Okay, lepas kita dah bagi employability talk, kita dah minta pelajar-pelajar ni register dekat My Future Jobs, kita dah minta diorang ni apply dekat My Future Jobs. Okay, and then kita pun willing juga untuk organizekan open interview ni. Open interview khas kepada pelajar-pelajar based on mereka punya course lah, khusus-khusus apa yang mereka ambil, dan kita akan panggil majikan-majikan yang menawarkan jawatan kosong berkenaan dengan khusus-khusus pelajar tu. Okay, and then kita akan organize lah. Mungkin sama ada di tempat majikan, di IPT ataupun di PKSO. Yang itu kita akan tengok kepada keadaan semasa lah. Okay, actually untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program Graduate Empowerment Program ni, actually saya dah engage dengan UiTM pada tahun lepas. Okay, tapi disebabkan negara kita dilanda PKP, mungkin sebab that's why lah
tak dapat nak jalankan program-program seperti open interview, kita just dapat jalankan program employability talk lah. Itu pun dengan UiTM kampus Gamat. Okay, insyaAllah untuk tahun ni kita akan strategize macam mana kita nak buat program-program yang saya bagi tahu ni. Okay, so ini berkenaan dengan employability talk. Okay, kita punya target, kita akan buat webinar. Okay, sebab sekarang ni kita tak boleh nak buat program face to face, so kita punya inisiatif adalah kita buat program webinar. Kita punya target adalah setiap bulan kita akan bagi sharing kepada pelajar. Okay, tapi depends kepada institusi pendidikan IPT tersebut. Kalau nak buat setiap minggu pun boleh, nak buat 2 minggu sekali pun boleh, nak buat 2 bulan sekali pun boleh. Itu depends kepada, sebab IPT ni dia ada takwim dia sendiri, so kita pun tak boleh nak suka-suka ni lah nak setkan masa tu. Okay, and then kita akan organize program untuk student lah. That's mean Perkeso yang akan organize dari segi platform online tu, kita yang akan buat, kita akan buat poster apa semua. Dari side UiTM just dapatkan crowd saja, dapatkan student-student untuk join kita punya webinar saja. Okay, ataupun invitation from IPT. Okay, contoh kalau macam UiTM ada buat bengkel keboleh pekerjaan untuk student, kalau nak invite kita punya speaker untuk bagi talk pun, kita pun willing jugalah untuk bantu. Okay, so ini so far sehingga hari ini kita ada 6 modul yang kita biasa bagi kepada pelajar-pelajar, iaitu yang pertama dengan yang kedua ni memang kebiasaannya IPT minta lah. Kita share mengenai resume writing dan juga tips interview. Okay, di dalam modul resume writing ni kita akan share mengenai macam mana kita nak buat resume sebenarnya. Okay, sebab kadang-kadang resume ni saya rasa semua student tahu, tapi macam mana nak buat tu saya rasa tak semua student tahu. Resume dia tahu, tapi cara nak buat tu belum tentu semua tahu. Okay, so kita pun akan ajar juga tips-tips dalam penulisan resume. Okay, dan kita akan ajar jugalah do and don't semasa buat resume ni. Okay, and then yang kedua adalah tips interview. Okay, tips interview ni, kalau sebelum ni kita share mengenai interview face to face. Okay, tapi since PKP kita dah create satu modul berkenaan dengan online interview. So segala apa tips-tips semasa online interview tu kita akan share. Kita ada share dekat dalam modul tips interview ni lah. Okay, and then kat sini juga kita ada bagi tahu do and don't semasa interview tu. Okay, and then yang ketiga adalah communication punya modul. Okay, communication skill, body language, dan kita juga akan share mengenai common interview question lah dekat dalam modul communication ni. Okay, and then modul yang keempat adalah personality. Okay, how to dress up, do and don't semasa kita datang interview. Okay, modul personality ni saya and team create based on apa yang kita punya pemerhatian semasa kita buat open interview. Okay, kita before this kita ada banyak kali kita organize sesi interview dan ramai juga yang datang kita punya sesi interview tu. So daripada situ lah kita buat pemerhatian cara mereka ni berpakaian semasa datang. So ada beberapa aspek yang saya rasa kita perlu ubah. Okay, and then kita sharekan dekat dalam kita punya modul personality ni. Okay, and then yang kelima, kita juga ada modul career counselling. Okay, the pathway after graduates and employment, dengan kita akan share juga mengenai labour market dekat dalam career counselling ni. Sebab actually career counselling ni sangat penting lah kepada pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar yang demand ni. So sebab mereka ni dia demand sebab mungkin mereka ni tak faham mengenai labour market. So dekat dalam modul career counselling ni kita share mengenai labour market. Sebab di Perkeso kita ada satu unit yang dinamakan unit Employment Insurance and Analysis Services, EIAS. Di mana unit ni
dia sentiasa membuat statistik mengenai labor market di Malaysia. So dekat dalam career counselling punya modul ni, kita akan ambil data-data dari statistik-statistik daripada unit tersebut lah untuk kita share kepada kita punya audience. Okay, and then yang keenam adalah modul tips best candidates lah. Okay, apa skill yang candidates perlu ada, okay, especially zaman PKP ni, and then zaman IR 4.0 ni, kalau kita nak mengharapkan skill-skills yang daripada kita belajar diploma, belajar degree, mungkin tak cukup. Okay, so mungkin ada additional skill yang pelajar-pelajar ni kena ambil. Okay, so kita akan share dekat dalam modul ini. And then yang kat sini juga kita akan cerita mengenai expectation versus reality lah. Okay, so ini sedikit mengenai program Employability Talk. Okay, so untuk program My Future Jobs Portal dan juga open interview, saya akan pass kepada Encik Fadil untuk memberi sedikit taklimat lah berkenaan dengan My Future Jobs dan juga open interview ni. Okay, terima kasih Cik Akmal. Nanti kita akan ada sesi lebih pemurnian tentang program employability tu kan Cik Akmal? Ya betul. Kita pass kepada Cik Fadil dulu tentang My Future Job. Silakan Cik Fadil. Okay, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Boleh dengar tak? Boleh Cik Fadil. Ada, okay. So saya perkenalkan diri saya jugalah. Nama saya Muhammad Fadil bin Mokhtar. So saya punya job scope lebih kurang macam Cik Akmal, cuma spesifik lebih kepada majikan lah. Jadi yang mana saya engage dengan majikan yang mana nak collab dengan kita untuk buat sesi interview ataupun perlukan tenaga kerja, perlukan manpower. So saya boleh collab dengan diorang untuk dapatkan kita punya kandidat yang bersesuaian dengan latar belakang pekerjaan lah. Jadi salah satu perkhidmatan yang Perkeso sediakan juga untuk semua orang iaitu portal pekerjaan iaitu My Future Job. Dia salah satu portal pekerjaan nasional yang mana sesuai untuk semua golongan yang sedang mencari pekerjaan daripada tak kira lah daripada dari segi education background dia, daripada start pada SPM sehinggalah yang the highest level of education lah. Jadi untuk portal My Future Jobs ni salah satu dia punya features dalam tu, kita boleh filter berapa jawatan yang lebih mendalam. Contoh kalau biasa kalau kita tengok dari segi jawatan macam chef kan sebagai contoh. So dalam jawatan chef tu kita boleh filter lagi jawatan chef yang macam mana. Kadang-kadang majikan, kadang-kadang kalau mereka nak chef, bukan chef yang biasa, mungkin chef yang level yang hotel dan sebagainya. So kita boleh filter jawatan yang lebih mendalam. So kandidat yang mencari pekerjaan pun diorang boleh tahu juga spesifik job yang diorang prefer. So at least bila diorang memohon pekerjaan tu, so majikan tak adalah jumpa kandidat yang backgroundnya lari jauh. So majikan boleh match job tu dengan latar belakang kandidat lah. So untuk lebih mudah faham ataupun untuk lebih clear, saya tunjuk sikit tata cara penggunaan portal My Future Jobs bagi set majikan. Saya share sekejap
Ada nampak tak Puan? Okey, nampak Cik Fadil. Nampak portal My Future Job? Okey ni okey nanti kita Alright. copy dekat link dekat ni My Future Job. .io.my jap lagi copy kat link. Ya betul. Dia kalau tuan-tuan dan puan-puan type myfuturejobs.gov.my dia terus ke paparan page untuk job lah. So nanti kat situ ada sign in antara employer dan untuk job seeker. So yang saya share ni adalah paparan untuk dari segi site majikan lah. So let's say kalau majikan login nanti, mereka akan nampak paparan macam ni lah. So ada dua main item dekat sini, My Vacancy dan juga My Company. So kita pergi kepada My Company. So ini adalah diorang punya details, iaitu dari segi company, case worker dan juga contact. So untuk company, ini adalah maklumat company lah dari segi dia punya nama, and then dia punya registration number, SOCSO number, and then dia punya dari segi company size dan sebagainya. So salah satu juga function untuk portal My Future Job ni, ada satu function untuk case worker. Case worker ni adalah pegawai daripada SOCSO sendiri yang mana dia in charge untuk setiap majikan yang berdaftar dalam portal My Future Jobs lah. So kita ada berikan satu one-to-one services. So contoh kalau ada majikan yang kurang faham mengenai features My Future Job, macam mana penggunaan, macam mana nak share jawatan, nak update vacancy dan sebagainya. So mereka boleh direct contact dengan case worker sendiri lah. So macam example untuk company ni, Greeny Aquaculture ni, so case worker dia adalah saya sendiri. So kalau majikan nak engage untuk buat interview ke dan sebagainya, mereka sendiri boleh contact saya jugalah. Okay, dan untuk kontak ni adalah untuk kontak majikan. So inilah person in charge diorang lah. Salah satunya Puan Nur Ashikin. So ini dia punya jawatan, nombor telefon dan sebagainya. So kita sendiri case worker pun boleh kontak dengan majikan juga kalau kita nak engage dengan diorang lah. Right, okay. So itu untuk My Company punya maklumat. And then kita pergi kepada My Vacancies. Okay, dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, so ini adalah senarai vacancy yang majikan dah publish dalam dia punya dia punya account lah. So dekat sini ada jawatan untuk marketing AZ dan sebagainya. So kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat bawah ni ada grey colour kan, dan juga dengan ada stretch dekat sini. Ini maksudnya jawatan tersebut telah deactivated ataupun tak aktif. Maksudnya jawatan tu mungkin dah dipenuhi, dah tak ada kekosongan, ataupun tarikh majikan post jawatan tu pun dah tarikh luput. So dia akan jadi grey colour lah. So kalau majikan nak aktifkan balik, majikan boleh aktifkan balik. So untuk para pencari kerja, kalau mereka search kerja, search jawatan, diorang akan nampak yang hanya yang ada colour sajalah. So yang grey colour diorang tak akan nampak lah. Okay. Oh, maksudnya yang grey colour tu under Perkeso je lah Cik Fadil yang boleh nampak Kita sebagai case worker dan juga majikan tu sendiri. Maksudnya kalau macam yang mohon, kalau jawatan tu not available, dia dah tak appear lah, betul tak? Betul. Contohlah kalau mereka search, kat sini saya ambil contoh mereka search farm operator kan. Okay, so mereka tak nampaklah jawatan untuk farm operator untuk bagi company yang Greeny Aquaculture ni. Mungkin kalau kata company lain, adalah kalau mak diorang punya posting tu masih lagi on lah ataupun aktif. Okay, so kat sini, so ini antara jawatan yang masih aktif. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan faham dekat sini, ada logo penjana ni kan. Ini adalah majikan yang apply insentif pengambilan pekerjaan, penjana kerjaya yang kerajaan umumkan lah. Maksudnya kalau mereka ambil pekerja baru, majikan akan dapat subsidi lah. Okay, so ada juga majikan yang tak apply penjana, itu terpulang kepada diorang, itu option sajalah. So kita pergi detail untuk macam mana nak isi vacancy. Kalau kita ada jawatan yang baru, so majikan boleh klik new vacancy dekat sini. Okay, ataupun kita tengok dekat dalam ni, kita ambil edit. Okay, so kat sini ada 4 main item untuk setiap vacancy yang kita publish. Yang pertama vacancy. Okay, jadi kat sini kalau kita perasan yang ada simbol star ni, itu adalah mandatory lah. Kalau tak isi nanti dia akan error ataupun akan keluar merah. So jawatan tak boleh nak publish. Sekarang ni kita kena isikan maklumat tu dengan lengkap lah. Okay. So untuk sebagai contoh, so majikan sekarang ada kekosongan dari segi jawatan marketing AZ. So mereka letak marketing AZ.
And then untuk ini sekiranya jawatan ni sesuai untuk pegawai dagang ataupun pekerja asing, so majikan boleh klik dekat sini lah untuk foreign ataupun expatriate application. Kalau tak ada, mereka just perlu local ke, mereka boleh abaikan. So untuk occupation, dia macam saya bagi tahu tadi, kita boleh filter lebih mendalam dari segi jawatan tu kan. So dalam marketing executive ni, apa dia punya occupation dia. So dia punya spesifik dia kepada bahagian marketing assistant. So majikan perlukan pekerja, para pencari kerja yang sesuai dalam bidang yang marketing assistant lah. Sebab dalam occupation ni kita pun kena pilih yang berdasarkan listed punya option macam ni. So kita tak boleh just klik saja. Kita kalau kata marketing executive, let's say kita letak marketing, so pilih yang bersesuaian dengan marketing exec lah. So dekat sini ada banyak marketing communication manager, marketing coordinator ke. So majikan prefer untuk marketing assistant tadi. Kalau dia level marketing manager, mungkin dia akan letak marketing communication manager lah. Alright, okay. So setakat ni boleh faham ke Paul ataupun laju sangat ke? Okay, so far saya faham. Jadi contohnya kalau macam dalam ni macam pensyarahan jaga industri, dia ada link dengan majikan lah for example tu. So mungkin boleh promote lah benda ni kepada majikan supaya dia dapat claim yang subsidi penjana tu. And then maksudnya ni lebih kepada sharing lah together kan? Ya betul. Contoh kalau pensyarah lecturer kan, nak share dengan mana-mana majikan. So kalau ambil contoh lah, sebab sekarang kan student lepas dah habis belajar kan dan sebagainya perlukan pekerjaan. So boleh bagi itulah kalau mereka ambil kerja yang baru, so majikan akan dapat subsidi lah. So tapi ada dia punya terma dan syarat lah, syarat-syarat untuk apply penjana lah. Subsidi tu apa je Radin? Subsidi apa je yang majikan dapat? Okay, untuk penjana kerjaya ni Puan, sekiranya mereka ambil pekerja baru, so setiap pekerja yang dia ambil tu majikan akan dapat insentif pengambilan pekerjaan selama 6 bulan. So setiap bulan bagi setiap pekerja mereka akan dapat, tetapi ada amount yang tertentu lah untuk kategori yang golongan yang umur bawah 40 tahun amount dia lain, untuk golongan yang umur dia above 40 tahun amount dia lain. So dekat situ banyak dia punya kriteria-kriteria dia lah. Kat situ kalau itu boleh baca FAQ juga macam mana sama ada majikan tu layak ataupun tak layak untuk apply penjana kerjaya. Faham? Okay. And then so dari sini number of position dia majikan hanya perlukan satu kekosongan, and then position level, and related skill, sekiranya ada skill yang majikan required, so boleh pilih dalam ni lah. Okay, ataupun kalau tak ada dekat ruangan sini, majikan boleh klik add more skill, so boleh type dekat sini and then save. And dari segi education level sama ada diploma ke, bachelor ke dan sebagainya mengikut kesesuaian jawatan. And then field of study, sektor company, and then dia punya JD, job description untuk marketing executive, apa yang perlu dibuat, so boleh isikan dekat sini. And then language, dari segi penguasaan bahasa, majikan perlukan apa, travel license, and then disability, sekiranya jawatan ni terima untuk golongan-golongan OKU, majikan boleh klik lah, ataupun tak terima, majikan je abaikan sajalah. Okay, so itu untuk kolom untuk vacancy. And then untuk term of employment, dari segi syarat-syarat untuk pengambilan pekerjaan tu, so dari segi contract type dia ada pelbagai lah. So permanent, temporary dan sebagainya. And then working hour, salary range berapa, and then actual wages. So kat sini majikan boleh ada option, sama ada kalau majikan klik kotak ni, jadi job seeker akan nampak sewaktu diorang mohon permohonan, job seeker akan nampaklah jawatan yang ditawarkan majikan berapa, sebab majikan klik untuk display salary range. Kalau majikan tak klik, jadi job seeker tak nampak jawatan tu gaji berapa. Okay, and then salary is negotiable, the vacancy location is the same as the company address, maksudnya jawatan tu tempat dia, kekosongan dia sama dengan company punya location lah. Tapi kalau company tu kekosongan dia tak sama dengan location dia, contoh company tu base dekat Johor tapi kekosongan dia sebenarnya dekat branch yang lain dekat negeri Selangor, jadi majikan kena anti dekat sini. So majikan kena isi detail kekosongan jawatan tu ditempatkan dekat mana nanti.
Okay, and then job start date bila. Okay, ini continue to hari insentif. Ini yang macam yang saya bagi tahu tu lah, yang tadi tuan-tuan perempuan, dalam penjana kerjaya tu ada 4 kategori. Okay, untuk golongan yang main apprentice maksudnya kategori yang fresh grade lah, tak ada pengalaman bekerja dan sebagainya. And then untuk hire Malaysia 40 untuk yang umur mereka below 40 tahun, and then above 40. Dan juga untuk kategori OKU. So lain-lain ni ada setiap kategori ni lain-lain dia punya amount dan juga bayaran yang diberikan kepada majikan lah. And then terus ke ruangan setting. Setting adalah kontak untuk majikan itu sendiri. So majikan yang boleh dihubungi adalah Encik Nur Al-Sikin. Dan sekiranya jawatan ni majikan perlukan kandidat untuk attach resume. So jadi majikan perlu klik dekat sini. So bila kandidat nak apply jawatan, kandidat mesti attach resume untuk apply jawatan tu. Okay. So ini vacancy start and end date. Macam saya bagi tahu tadi, ada yang jawatan yang grey colour kan. Itu kalau grey colour maksudnya dia punya end date dia dah lepas lah. So kalau macam ni end date dia pada 6 Mac. So that's why dia masih lagi bercolour sehinggalah 6 Mac. So majikan boleh custom nak publish jawatan tu seberapa lama yang diorang nak lah. Selagi tak jumpa kandidat, selagi tu diorang boleh publish jawatan lah. Selepas dah isi semua ni, last punya step adalah kena klik aktif. So kalau tak klik aktif, jawatan tu tak appear. So kalau klik aktif baru dia appear. So kalau bila dia klik aktif saja, so ini adalah antara inilah jawatan-jawatan yang appear tadi tu lah. Okay, so ini adalah jawatan-jawatan yang majikan yang klik aktif, so dia appear dekat sini. So kalau kita perasan dekat sini, untuk company ni so far ada 4 vacancy yang masih aktif lah. Yang lain-lain ni dah inaktif ataupun mungkin orang boleh update untuk diorang aktifkan balik. Okay, setakat ni boleh jelas tak tuan-tuan, perempuan? Okay, jelas. Pertama registration, after that update profile kan? So seterusnya betul, how to searching job pula kan lepas ni? Ya betul, baru isi ruangan ke vacancy lah, new vacancy. So kalau kita nak tahu bila kita dah publish jawatan, ada ke tidak kandidat yang apply, so kita boleh tengok dekat sini. Kalau sini tuan-tuan perempuan dan perasan, position 1, apply ada 5 kan? Okay, so maksudnya ada 5 kandidat yang dah apply untuk jawatan marketing executive ni. So kita boleh tengok lah orang punya permohonan. So dekat sini, applicants ada 5 orang. Okay, ada 5 kandidat lah. So majikan boleh review dia punya CV. So sekiranya rasa bersesuaian, majikan boleh take action lah. Sama ada invite untuk interview, call, tanya dan sebagainya. So dekat sini ada option untuk take action. Ada beberapa option. Ask for additional info. Sekiranya kandidat apply, mungkin majikan rasa ada maklumat yang tak cukup. Mungkin perlu hantarkan resume, CV ke ataupun cover letter ke. So majikan boleh request dekat sini lah. And then sekiranya majikan berminat dengan kandidat punya background dengan resume, so majikan boleh take action untuk invite for interview. And then register interview feedback. Okay, ada interview lepas tu nak bagi feedback dan sebagainya. So selepas interview, majikan berminat untuk hire. So majikan boleh send offer to applicant. Okay, and then lepas dah berjaya, sekiranya kandidat tu terima offer atau so majikan boleh confirm employment lah. Kadang-kadang ada majikan offer, kandidat tolak dan sebagainya kan. Mungkin faktor gaji ataupun faktor jarak tempat kerja jauh. So kalau kandidat reject, itu antara diorang punya pilihan lah. So kalau kandidat terima, so majikan boleh confirm employment. So keep in view ni untuk majikan boleh review lah diorang punya rekod, permohonan dan sebagainya. Dan last sekali, reject applicant kalau kandidat tu tak bersesuaian ataupun kadang-kadang ada kandidat yang apply tu dia overqualified pun ada jugalah. Contoh jawatan tu biasa clerk kan. Tapi dia punya background dia mungkin terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi majikan boleh reject lah mungkin sebab faktor overqualified. Gaji tu mungkin dalam range 1000 hingga 1008 tapi dia sebenarnya level dia sebenarnya high level. Okay. Tapi bila majikan reject tu Cik Fadil, yang pemohon tu nampak tak dalam sistem dia? Nampak Pak, boleh. Dia nampak lah benda tu dah di reject kan? Dia tak aktif pula post tu maksudnya? Ini. Macam mana Pan? Tak maaf? Maksudnya tadi yang menariknya dia tak macam job street lah. Job street dia tak appear pun kalau macam majikan reject ke tak.
kan, betul? So yang ni Ah, macam My Future Job ni memang nampak lah kalau macam awal-awal dah reject tak payahlah nak tunggu offer ke apa semua. No need to wait Ya lah. betul sebab bila majikan take action ni nanti, so dia akan inform direct kepada email candidate tu sendiri. Okay, so nanti apa candidate akan terima lah. So macam ni saya sebagai contoh tadi saya akan reject kan. So nanti candidate tu akan terima lah sama ada permohonan dia reject oleh majikan. Okay. Alright, okay. So ini untuk permohonan applicant. Dan satu lagi yang kelebihan untuk portal My Future Jobs ni, dia boleh job matching dengan candidate yang lain. Contohlah, kita post satu jawatan tu selama seminggu, 2 minggu, tak ada pun seorang candidate yang apply kan. Sampai kan orang tak perasan ada jawatan tu. So majikan boleh ada satu lagi function, boleh buat job matching dekat sini. Ada matches. Contohnya kalau bayangkan kalau 5 applicant ni tak ada apply kan. So majikan perlukan jawatan tu segera. So majikan sendiri boleh invite orang job matching. So dekat sini adalah senarai-senarai job seeker yang mana diorang punya background, probability dia punya untuk position marketing exec ni match. So majikan boleh review diorang punya CV and then sekiranya sesuai dengan dia punya kriteria dan sebagainya, so majikan sendiri boleh invite to apply. Okay, so bila majikan invite to apply, candidate akan dapat notification lah through email yang majikan sekian invite untuk apply position ni. Walaupun candidate tak apply pun untuk jawatan ni. Itu salah satu dia punya function yang lain lah. So dekat sini maksudnya so kat sini education level pun semua orang ada. So semua ni mungkin orang punya background dulu pernah kerja sebagai marketing exec. So sistem My Future Job dia auto capture yang sewaktu candidate apply satu candidate kemas-keni profile mereka kan, pengalaman bekerja dan sebagainya. So My Future Job dia capture orang punya background, experience background lah. Okay. Alright, okay. So kat sini ada banyak lah. Bukan ni je, so ada banyak 2 page, 3 page kan. So majikan boleh review satu-satu lah. Alright, okay. Setakat ni boleh jelas tak semua? Cik Fadil mungkin boleh bagi penerangan sikit. Kalau My Future Job ni sebenarnya kita kalau macam sebelum ni dia Job Malaysia kan. So sekarang dia macam rebranding maksudnya bergabung lah Job Malaysia dengan Perkeso tu. So dia jadi macam My Future Job. My Future Job ni dia under government kan? Ya betul Pan. Dia bukan private lah. macam job street ke semua tu, betul tak? Betul. So para betul, pendengar untuk clear kat sini, My Future Job ni dia memang laman web sesawang mencari kerja tapi dia di under government, Jabatan Sumber Tenaga Kerja Manusia. So saya harap clear part lah kat situ. Dia sama macam job street, cuma dia is under government. Sebab tu laman web dia myfuturejob.gov.my. Alright? Ya betul. So salah satu juga perkhidmatan ni pun diberikan secara percuma lah. Maksudnya bila majikan nak register, nak post jawatan dan sebagainya, boleh post berapa banyak yang nak lah. Dia tak ada apa-apa fees lah untuk kita berikan. Okay. So saya rasa untuk site majikan yang ni lah yang pentingnya antara dua ni lah dari segi My Vacancy dan juga untuk My Company. So let's say kalau kata UiTM sendiri ada kekosongan kan dari segi untuk jawatan pensyarah ke, untuk bahagian admin dan sebagainya ke, so boleh create account, follow cara yang sama juga tadi, so boleh publish jawatan lah. Let's say lecturer, so boleh isi lecturer untuk jawatan dalam tu. Right, okay. So setakat ini untuk itu ada boleh jelas tak ataupun ada nak tanya ke tuan-tuan, perempuan? Okey, Cik Fadil terangkan dulu sebab nanti ada ruang tanya, memang dah banyak dah soalan dekat ruangan G-Form. Oh, okey. Cik Fadil dah terang, nanti kita buka yang ruang soalan. Boleh. Kita ruangan FAQ Habiskan kepada chapter yang stage yang keempat lah, applying job kan? Untuk yang applying job lah. Alright, okey. So itu untuk site majikan. So saya bagi contoh kalau site untuk candidate jugalah. Ini untuk akaun majikan lah. So display dia macam tu. Sekejap
Okay, ni untuk paparan yang tadi tu, myfuturejobs.gov.my. Boleh nampak tak? Boleh je nampak. Pak. Okay, so ni nanti kalau let's say lah sama ada majikan ke ataupun kandidat ke, so boleh pergi terus layari portal ni myfuturejobs.gov.my. So tadi kalau untuk majikan boleh sign in, klik employer. So kalau untuk job seeker boleh klik job seeker lah. Okay, so ini adalah untuk account job seeker. Okay, so kalau job seeker nanti login, so ini dia punya front page lah ataupun dia punya paparan. So ni saya buka, saya login saya punya account sendiri lah sebagai account job seeker. So kat sini kita boleh search job. Okay. Dan juga match job. Match job ni dia auto capture lah macam saya bagi tu tadi tu. Macam sebelum ni let's say saya punya background dari segi bahagian marketing. So nanti dia akan matchkan jawatan yang semua ada bahagian sales and marketing sebagai contoh. So kalau kat sini kita match job, kita boleh tengok lah. So ada dari segi merchant acquisition agent, sales and marketing exec. Okay, so nanti dia akan auto carikan kita maklumat jawatan kosong yang terkini lah. So, ataupun kalau kita search job sendiri, kita nak cari pun kita boleh search dekat sini. Okay, so dekat sini kalau tuan perasan, so dekat sini ada pelbagai majikan yang sedang tawarkan pekerjaan. Okay, dari segi pelbagai bidang lah dan juga jawatan kita boleh search jugalah. So kita boleh search kat sini, what, jawatan apa yang kita nak dan juga where tu dekat mana lah. Okay. So save job, ini kalau kita dah review kan, kita berkenan dengan job tu kita nak save dulu untuk kita nak simpan. So kita boleh, so nanti boleh review dekat sini lah. Okay, so ni my application, bila kita dah apply jawatan dekat dalam tu, so nanti kita boleh tengok jawatan-jawatan yang kita dah pernah apply. So kita boleh tengok dekat sini lah jawatan yang kita dah pernah apply. And then kepada profile, okay ni profile candidate sini lah. So kita boleh isi kita punya personal information, nama dan sebagainya, alamat kita isi satu persatu. And then desired job, kerja yang kita mohon, kita prefer jawatan apalah. So desired job ni lah yang akan matchkan dengan kita punya match job tadi tu. So kalau kita minat untuk dari segi bahagian marketing, public and payment service manager, so nanti match job nanti dia akan capture untuk jawatan-jawatan yang lebih kurang yang kita desire tadi. And then kita punya experience background, okay. Dulu kita isi, dulu kita kerja apa dan sebagainya, so kita boleh isi lah. So kalau majikan nak review pun majikan tahu kita punya background dulu kerja kat company mana. And then education kita boleh isi. And then, okay, training, dulu kalau kita ada training, kita pernah join training apalah, slim program ke dan sebagainya, so boleh isi lah, itu sebagai added value lah untuk calon. Alright, okay, and then skills dan sebagainya. Dan juga sertifikat ataupun seperti dokumen, CJ yang kita rasa perlu untuk kita upload lah. Right? Okay, and then references lah. Okay, kita punya tempat kerja kita yang lama dulu ke dan sebagainya, so kita boleh isi kat situ. So untuk candidate punya profile, dia tak complicated pun, dia senang je nak isi. Cuma untuk pencarian pekerjaan tu lah, kita kena cari kerja betul-betul supaya apa yang kita apply tu sesuai dengan jawatan yang kita mohon. Sebab tak nak ada berlaku yang bila kita apply, majikan terima permohonan, background tak sama ataupun tak match. Alright? So that's why dekat situ banyaknya berlaku rejection punya permohonan lah. So that's why sebelum kita apply sebagai candidate, baca dulu dia punya job description, sebab dalam tu majikan dah bagi tahu kan job description, at least mungkin berapa tahun pengalaman, perlukan diploma ke degree. Jangan kalau majikan kat situ required diploma atau degree tapi kita tak ada education yang tu, kita pun apply. Boleh kalau nak cuba, cuma possibility tu kita, mungkin majikan akan reject dan sebagainya lah. Okay. Setakat ni itu je untuk dari segi set majikan dan juga untuk job seeker punya profile. Okay, so saya rasa tak ada apa kot. Setakat ni semua boleh jelas Okay, jelas. Sekejap Cik Fadil kena and sharing. Saya nak masuk bahagian soalan. Okay. Terima kasih Cik Fadil. Ya.
Okey, baik, sama-sama. Alright, this one ada a few soalan. Jadi terbukalah kepada Cik Akmal ataupun kepada Cik Fadil. Pertama, apakah kelayakan atau syarat yang sesuai untuk fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan di Perkeso? Okay, Cik Akmal punya penerangan tadi dah touch dah sebenarnya kan? Okay, Cik Akmal explain sekali lagi. Kelayakan atau syarat yang sesuai. Tadi kan cakap daripada SPM sehingga setinggi-tingginya. Alright. Okey, yang untuk soalan yang ini maksudnya soalan graduates nak bekerja di Perkeso Okey, untuk jawatan-jawatan yang ditawarkan oleh Perkeso, kebanyakan jawatan-jawatan memerlukan background sains sosial puan. So sebab jawatan-jawatan yang ditawarkan di Perkeso ni sebenarnya jawatan-jawatan open market. So tak kisahlah degree in apa, boleh je apply jawatan di Perkeso. Tapi mostly jawatan-jawatan yang berkaitan dengan sains sosial, fisioterapi, yang itu yang kita akan kira ada advantage dekat situ lah. Untuk sedikit mengenai background yang diperlukan untuk apply jawatan di Perkeso. Okey. Kedua, adakah banyak peluang pekerjaan? Okey, saya rasa soalan pertama tu pekerjaan di Perkeso tu maksud dia bukan kerja dengan Perkeso. Maksud saya my future job tu kot. Kan? Tapi yang Cik Amal jawab tu betul lah, jawatan kerja dengan Perkeso betul lah. You not for medical ke science and technology lah, betul tak? Okay, Betul. Yang soalan pertama ni tak clear sangat. Bekerjaan di organisasi Perkeso ataupun organisasi yang Perkeso my future job. Okay? Alright. So soalan kedua, adakah banyak peluang pekerjaan untuk fresh graduate di dalam my future job? Okey, yang ini based on kita punya data daripada unit yang tadi saya diterangkan, unit EIAS tu yang membuat statistik setiap minggu mengenai labour market di Malaysia. To be honest, peluang pekerjaan tu memang banyak tetapi persaingan juga banyak. Okey, fresh grad ni actually bukan bersaing sesama mereka saja tetapi mereka perlu bersaing dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Okey, orang-orang kehilangan pekerjaan yang berkemahiran. Okay, and then mungkin kita perasan ataupun tak perasan, fresh grad ni actually mereka ni bukan saja kena bersaing dengan orang-orang dalam negara tapi mereka juga kena bersaing dengan foreign worker yang masuk ke dalam Malaysia, foreign worker, expatriate. So that's why Perkeso kita ambil inisiatif untuk buat program GEP ni, Graduate Employment Program, untuk kita tingkatkan kemahiran fresh grad kita ni dari segi employability-nya, okey, untuk mereka ni dapat bersaing dengan golongan-golongan yang job seeker yang tadi yang saya sebut tadi tu. Okey. Terima kasih. So menjawab harap menjawab soalan tu. Soalan yang ketiga, adakah bahasa Cina ataupun bahasa Mandarin sangat berguna untuk mencari pekerjaan di Malaysia? Maksudnya another language lah. Selagi selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay, actually untuk majikan sebenarnya akan tengok kepada background seseorang tu untuk mereka ni hire seseorang tu. Okay, actually untuk language adalah additional skills yang majikan akan tengok. Okay, kalau skill mungkin kemahiran dia tu majikan boleh ambil dia, okay, tapi language skill tu candidates tu tak ada, majikan insyaAllah majikan boleh ambil based on dia punya skills yang kemahiran yang memang betul-betul majikan perlukan tu. Tapi saya tak nafikan yang ada juga majikan yang dia akan tengok language skill ni sebagai dia punya salah satu requirement untuk majikan tu ambil pekerja tersebut. Apa-apa pun untuk yang soalan yang ketiga ni adalah subjektif punya soalan lah. Apa-apa pun bergantung kepada polisi majikan tersebut. Sebab ada juga majikan polisi dia kena berbahasa Jepun, kena mahir dalam bahasa Jepun, bahasa Thailand, bahasa Vietnam sebab mereka ni berurusan dengan company-company dari negara sana. So dia nak pekerja-pekerja tu pun mahir juga dalam bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa luar.
So apa-apa pun kita based on kepada majikan punya polisi lah. Okay. So maksudnya bergantung kepada posisi yang dia apply lah kan, memerlukan ke tak kan? Alright. Seterusnya, apakah yang perlu dilakukan kepada graduasi yang jobless? Yang tak ada kerja ni. Apa program yang Cik Akmal cakap tadi? Yang anda perkeso tadi? Ada program tadi kan? 6 modul tu. Okay, mungkin. Okay. Yang program yang yang saya bagi tahu mengenai modul employability talk tadi tu, itu adalah program di bawah GEP sebenarnya. GEP ni adalah program besar, tapi di bawah GEP adalah ada program-program tadi macam employability talk, pendaftaran My Future Job dan juga sesi open interview. So bagi pelajar-pelajar yang masih lagi menganggur selepas graduate, dia kena tengok balik kenapa mereka ni masih lagi menganggur. Adakah sebab dia tak ada kemahiran? Kalau tak ada kemahiran, cari kemahiran baru. Macam mana nak cari kemahiran baru? Actually, since PKP ni banyak je saya jumpa training provider yang bagi latihan secara percuma. Actually, Perkeso pun kita ada juga bagi latihan secara percuma. Dari segi kita sharing knowledge, kita buat taklimat berkenaan kemahiran. Lepas tu kita ada juga bagi employability talk. So sebenarnya program-program macam ni kita nampak je macam program-program yang macam simple, tapi dalam masa yang sama program-program ni dapat meningkatkan skills pelajar-pelajar tersebut. Sebab kadang-kadang ada juga saya jumpa pelajar yang level education dia baik, tapi semasa interview dia gagal. Sebab apa? Sebab skill menghadapi interview tu pelajar tu tak ada. So that's why kita organize modul-modul, kita develop modul-modul berkaitan employability ni untuk kita share kepada pelajar-pelajar kita. Okay, menarik sebab Perkeso ada anjurkan macam Cik Akmal terangkan tadi ada 6 modul tu kan. So dia menarik tentang 6 modul tu, resume writing, interview and so on. Alright, seterusnya, bagaimanakah proses untuk permohonan insurans kemalangan? Oh, ini dah lain topik sikit, tapi mungkin Cik Akmal boleh terangkan juga macam mana nak proses insurans kemalangan dan juga dokumen yang diperlukan bagi proses dapat diluluskan dengan lancar. Okey, kemalangan ada dua, kemalangan di jalan raya ataupun kemalangan di tempat kerja. Sekiranya kemalangan berlaku di jalan raya, okey, report polis adalah dokumen mandatory. Report polis. Okey, selain daripada itu, Perkeso ada sediakan satu borang untuk memohon untuk menuntut faedah ni lah, faedah bila kita terlibat dengan kemalangan, iaitu borang 34. Okey, kalau sama ada yang nak memohon tu pergi ke Perkeso untuk dapatkan borang 34 ataupun boleh saja download terus dekat kita punya website Perkeso, borang 34, borang untuk menuntut faedah ni lah, faedah sekiranya kita terlibat dengan kemalangan. Selain daripada itu, dokumen mandatory yang lain seperti IC. Okay, sekiranya pekerja tu terlibat dengan kemalangan, dia pergi ke hospital, kalau dia dapat MC, so MC tu pun kita perlukanlah untuk kita proses faedah pekerja tersebut. Okay, soalan seterusnya Cik Akmal dia macam berkait lah. Contohnya ni lebih kepada kami lah dari tangan kerajaan yang dah tak option untuk Perkeso, tak ada sosok dah sebab lebih kepada pencen. Apakah kelebihan yang boleh diperolehi oleh kaki tangan kerajaan setelah tiada caruman? Adakah tak ada apa-apa ke? Ada ke? Okey, yang apa kelebihan tu bergantung kepada kelayakan caruman tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada juga bekas pekerja swasta yang sekarang ni dah bekerja kerajaan, dia meninggal dunia, okay, waris dia pergi ke Perkeso untuk bertanya sama ada boleh menuntut apa-apa faedah. Bila kita buat semakan, kita akan buat semakan kelayakan caruman dulu. Okay, kalau caruman dia layak untuk menerima faedah, dan kita akan bayar faedah kepada golongan tersebut. Okay, dan lagi satu, apa yang menarik, di Perkeso kita tak ada tarikh, orang kata tarikh luput untuk memohon satu faedah tu. Ada juga kes yang di mana saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan ada pernah terbaca ataupun tidak,
selepas 10 tahun orang tu pergi ke Pekeso untuk bertanya mengenai kelayakan, dan bila kita semak layak, dan kita akan bayar walaupun selepas 10 tahun kita akan bayar kita akan bayar backdated lah. Kita akan tengok balik kelayakan caruman, kita akan tengok balik kelayakan apa yang orang tu boleh mohon dengan Pekeso. Okey, soalan seterusnya lebih kepada tips interview. Interview ni yang dalam 6 modul tu lah tadi. Mungkin Cik Akmal terangkan balik yang macam mana nak masuk 6 modul tu, adakah universiti yang kena anjurkan program, invite you all, ataupun memang open dekat Pekeso ke macam mana? Okey, macam di Pekeso kita pun ada buat macam satu bengkel kebolehan pekerjaan yang ini memang kita open kepada kita punya semua golongan, kita punya klien, kita punya job seeker ataupun kita punya data-data yang kita ada lah. And then bila kita buat bengkel kebolehan pekerjaan tu, kita akan blastkan kita punya poster tu kepada data-data yang kita ada. Dia orang mereka berminatnya, mereka boleh join. Okay, selain daripada itu juga sekiranya pihak IPT ingin menganjurkan program, then pun boleh invite kami juga untuk kami bantu mungkin dari segi penyampaian slot ataupun kita organisekan program tersebut. Kita tak ada masalah dekat situ. Dan apa-apa program yang kita anjurkan adalah secara percuma lah. So dia macam menarik lah, free of charge tu bagi yang peserta di kalangan pensyarah yang menjaga latihan industri. Untuk pelajar mungkin boleh panggil Pekeso sendiri untuk sharing talk tentang 6 modul berkenaan. Betul tak Cik Akmal? Okay. So soalan seterusnya, bolehkah program ini disertai bagi mereka yang telah hilang pekerjaan? So keadaan pandemik ni ramai kena buang pekerjaan kan? Ya betul-betul. Program ni actually macam tadilah saya ada cakap, sistem insurans pekerjaan ni pada awalnya kita membantu golongan-golongan yang kehilangan pekerjaan saja. Okay, tapi selepas 2019 tu kita dah start cater semua golongan sebab 2018 tu kita dah tengok sebenarnya yang mencari kerja ni bukan sahaja orang-orang yang kehilangan pekerjaan, okay, tapi orang-orang fresh grad yang menganggur lama pun dia pun perlukan bantuan juga, bantuan sokongan. Lepas tu golongan-golongan yang macam OKU, golongan-golongan B40 ni pun, diorang ni pun perlukan bantuan juga. So that's why apa-apa program yang dianjurkan Pekeso ni adalah terbuka kepada semua golongan. Okay, so yang paling menarik adalah Pekeso ni lebih highlight tentang OKU kan. Di mana kalau kita tengok banyak yang organisasi lain dia tak offer pun untuk OKU ni. Tapi Pekeso sebab dia under government, dia fokus. So mana-mana yang ada family OKU atau saudara mara kenalan, mungkin boleh sampaikan info berkenaan lah. Okay, seterusnya apakah skill atau kemahiran menjadi rebutan dari industri luar? Contoh graduan perekonomian. Oh ni contohnya graduan perekonomian. Adakah skill dan kemahiran menjadi rebutan dari industri luar? Maksudnya expatriate company lah yang hire dia. Okay, untuk ni to be honest lah, kalau kita bercakap mengenai graduan perekonomian, kalau kita nak mengharapkan, kalau kita nak bekerja di luar, okay, kalau kita nak bekerja sebagai accountant, okay, ataupun auditor, Big Four, benda yang kita perlu ada adalah ACCA. So actually kita perlu ada professional cert lah kalau bidang perekonomian ni. So ACCA, kalau bisnes SIMA, benda-benda macam tu kan Cik Akmal. Okay, seterusnya soalan lagi ke? Okay, dia tu dah. Adakah yang nak mencari bekerja melalui Pekeso perlu ada rekod caruman Pekeso atau memang terbuka untuk sesiapa sahaja? Yang ni nak tuliskan balik. Yang ini pun sama juga macam soalan tadi. Ada actually kita untuk program-program yang kita jalankan ni, kita tak tengok kelayakan caruman ke apa semua tu. Nak cari kerja memang betul-betul nak cari kerja, eager untuk cari kerja tu, boleh datang ke Pekeso untuk kita bantu dari segi penyaluran jawatan-jawatan kosong tu. Ataupun layari myfuturejob.gov.my kan? Ya betul. Sebab kadang-kadang bila kita suruh layari My Future Jobs tu, diorang ni tak tahu buat ke tak buat. So kita suruh datang dulu Pekeso, kita bagi dulu strategi apa yang dia perlu buat.
So daripada situ depends pada dia lah, sama dia nak follow kita punya strategi ataupun ikut dia lah. So Cik Akmal, boleh share tak location Perkeso di Johor ni? Ataupun WhatsApp number sebab pandemik tak boleh datang office? Okay, di Johor kita ada 5 branch, iaitu di HQ di Johor Bahru lah, Johor Bahru di Lakin sebelah Menara Kastam. Okay, di susu Jalan Tun Razak tu, di Johor Bahru. Kalau selain 4 lagi di Keluang 1, Batu Pahat, Segamat dan juga Muar, yang itu pejabat-pejabat kecil lah. Kalau nak nombor telefon saya akan share di ni lah, di apa ni, di ruangan chat. Alright. So last question Cik Akmal. Assalamualaikum. Bolehkah platform ini, waalaikumsalam, bolehkah platform ini digunakan oleh pensyarah-pensyarah atau IPT yang mencari pelajar pasca siswaza, master atau PhD? Maksudnya pelajar-pelajar tu kan dia dah register, betul tak? Lepas tu boleh tak dia cari searching by name ke, by graduate ke, boleh? Kalau yang itu tak boleh, yang itu perlu dapatkan bantuan daripada kami lah. Kita saja yang boleh akses data-data tu. So kalau macam mungkin pihak UiTM perlukan mungkin data-data pasca siswaza kan. So mungkin boleh collab dengan kita ke. So kita akan dapatkan data-data tu untuk diberi kepada pihak UiTM, bergantung kepada terma dan syarat kita jugalah. Sebab kita tetap ada kolaborasi lah, kena ada kolaborasi lah, tak boleh minta je kan kolaborasi. Ya betul. Win-win situation kat situ. Sebab ini pun bermain dengan data-data orang kan, kita pun tertakluk kepada PDPA jugalah. Betul. Alright, so far tu semua soalan daripada ni peserta. Tapi ada satu soalan Cik Amal daripada saya. Contohnya Malaysia ni kita nak ke arah negara maju. Kalau kita nak ke arah negara maju, paling minima pun salary seorang individu tu ataupun seorang pekerja di Malaysia, dia revert lah daripada USD 1,000. Tapi kalau gaji kat Malaysia dia kurang daripada USD 1,000 sekarang. So macam mana kita nak Malaysia punya plan nak ke arah negara maju tu dari segi kerjaya masyarakat Malaysia? Okay, yang ini soalan orang kata soalan subjektif lah, sebab yang ini sebenarnya Perkeso kita tak boleh nak adjust minimum wages yang apa berkenaan dengan minimum wages ni. Tapi tadi Encik Fadil ada beritahu sedikit mengenai penjana kerjaya. Okey, mana-mana majikan yang nak ambil pekerja baru, mereka ni boleh apply insentif pengambilan pekerja penjana kerjaya ni dari Perkeso. Tapi salah satu syarat yang yang Perkeso tetapkan adalah gaji pekerja baru tu mestilah minimum dia adalah 1,500. Okay, kalau macam sekarang ni kita punya minimum wages adalah 1,200. Tapi syarat-syarat untuk majikan apply penjana kerjaya ni adalah majikan perlu menawarkan pekerja baru tersebut gaji sebanyak at least 1,500. So maksudnya bakal graduan di luar sana, gaji 1,500 tu menanti anda. So maksudnya jangan buang masa, maksudnya banyak peluang-peluang yang kerajaan dah usulkan untuk make sure you all tak jobless ke, tak bekerja ke. Nak memastikan graduate employability tu memang sama naik lah dengan kadar tawaran universiti dan tawaran ke tempat kerja. So di slide juga saya sharekan pengkhususan buat Perkeso, pengkhususan yang ada di UiTM Campus Pasir Gudang adalah kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, mekanikal, kimia dan pengurusan perniagaan transport. So mungkin bidang-bidang ni ada kan Cik Akmal dalam Perkeso punya My Future Job? Ya betul, di My Future Job punya bidang ni, semua bidang ada. Daripada setinggi-tinggi bidang sehinggalah sekecil-kecil bidang, semua ada. So maksudnya daripada setinggi-tinggi yang mempunyai tak kisahlah skill ke, knowledge ke, akademik ke, semua ada. So insyaAllah banyak peluang-peluang pekerjaan yang you all boleh dapat di melalui laman web myfuturejob.gov.my. So alhamdulillah, terima kasih banyak buat Encik Akmal, Encik Muhammad Akmal bin Syarudin, Talent Executive Officer kita, dan Encik Muhammad Fadil bin Mokhtar, Employment Enhancement Officer from Perkeso. Encik Muhammad Fadil tu muka dia macam
aktor filem Moksin Saya tengok je dia tadi. Okay, alright. Seterusnya para peserta boleh isi link penilaian program. Kan? So mungkin Cik Fadil boleh letak gambar aktor Mohsin dekat sebelah lebih kurang muka. Okay, link program yang seperti Cik Aina dah blast di ruangan chat untuk para peserta isi. So Alhamdulillah kami daripada Unit Kejayaan Kaunseling dan Perkeso mengucapkan ribuan terima kasih buat ladies and gentlemen yang telah stay daripada awal pukul 11 sehingga pukul 12.30 pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sekian saja daripada kami. So di ruangan chat juga Cik Akmal telah bagikan contact number bagi pesyarah yang nak contact sebab saya rasa ada dua modul yang menarik. Pertama 6 modul iaitu resume writing, interview, communication skill, personality, career counselling and tips. The best tips for candidate yang 6 modul under Encik Akmal sendiri dan di under My Future Job Encik Fadil pula sebab dia lebih kepada sistem tu sendiri macam mana pelajar nak update dia punya profile atau pemajikan dan bagaimana nak apply job melalui sistem My Future Job. Dan kesimpulannya Perkeso di negeri Johor kita ada 5. So bolehlah pergi kat mana-mana ke, paling dekat kita kat JB ni, kita kat JB lah, dekat Jabatan Kastam. Dulu berdekatan lah dengan UiTM kampus Johor Bahru yang dulu yang kita dah tutup dah tukar kepada Marsah sekarang ni. So Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semua peserta. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih so much. Thank you so much for spend your time Cik Muhammad Akmal, Cik Muhammad Fadil pada hari ini. Muda-muda belia lagi. Ni semua bayi-bayi Cik Aina ni. Okay. 20-an punya version. So Alhamdulillah, okay, para peserta sebelum live boleh isi borang penilaian. Okay. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So mohon isi borang penilaian. Ya. Okay, thank you so much. Terima kasih Cik Fadil. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Puan Suzaina dan juga Cik Nur Aina. So Alhamdulillah, jumpa lagi. Kita akan ada touch lagi lah yang lebih kepada fokus on fakulti lah. Contohnya setiap fakulti tu kita fokus kan. Saya rasa lebih macam impact kan. Tu untuk pelajar lah sebab yang hari ni untuk staff. Terima kasih sangat. Baik, terima kasih Puan semua. Okay. Mohon pada tuan-tuan perempuan untuk scan dan isi penilaian program hari ini. Terima kasih atas penglibatan hari ini untuk tuan-tuan dan perempuan semua. Jumpa lagi nanti.